Talian Skype kita waktu ini. Ya, Alhamdulillah. Di talian Skype bersama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Ustaz masih meluangkan masa untuk ibrah pada petang ini. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Boleh tonton di situ, dan untuk pertanyaan, soalan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011 29 004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Betul. Baik, kita nak sambung lagi Mona untuk minggu ini menerusi kisah Qarun di bahagian akhir, dan fokus kita pada kali ini Ustaz nak bawakan dengan tajuk Istidraj. Ya. Dan untuk mukadimah ni silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membincangkan untuk bahagian yang terakhir berkaitan dengan Qarun. Kita masih lagi mempunyai beberapa baki ayat dalam suratul Qasas, iaitu pada ayat nombor 82 dan 83, yang mana kita telah sedia maklum setelah Qarun, beliau tidak berubah. Apabila beliau sombong, akhirnya Allah Ta'ala telah mendatangkan azab kepada beliau, iaitu Allah Ta'ala menimbuskan beliau bersama dengan rumahnya di dalam tanah. Ini boleh dijumpai pada ayat nombor 81. Dan yang menariknya, pada ayat nombor 82, kumpulan yang sebelum ini kita pernah sebut, satu kumpulan yang mereka, sebelum Qarun tu Allah Ta'ala timpakan azab kepada mereka, mereka ni bercita-cita tinggi. Mereka teringin nak jadi seperti Qarun. Mereka kata, mereka beranggapan bahawa Qarun ni dia kaya, dia banyak harta, menandakan dia sangat bertuah, dia bernasib baik dan sebagainya. Tetapi setelah mereka melihat Qarun ini Allah Ta'ala datangkan azab kepada beliau, maka mereka terus berubah fikiran. Maksudnya mereka menjadi insaf, mereka telah berubah. Yang mana kita boleh jumpa pada ayat nombor 82, yang mana mereka mengatakan mereka sedar, dan akhirnya mereka mengatakan, dia kata, kalau kita tengok tu ada perkataan wai ka'annallaha, mereka mengatakan wai ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdir, sampai hujung ayat. Maknanya kumpulan yang pada asal-asalnya mereka sangat takjub kepada harta Qarun, akhirnya mereka berubah, mereka insaf. Rupa-rupanya mereka ni tersilap dalam mereka memandang, dalam mereka melihat harta yang Allah beri kepada Qarun. Jadi mereka pun mengucapkan dalam perasaan yang sangat takjub. Kan mereka mengatakan, dia kata apa? Aduhai, dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala ni memewahkan rezeki bagi siapa dikendakinya daripada hambanya, dan dia juga menyempitkan rezeki dia. Lepas tu mereka mengatakan, kalaulah tidak kerana Allah memberi pertolongan kepada kita, pastilah kita akan dibinasakan sama dengan Qarun. Sebenarnya ayat ni, antara ibrah yang kita boleh ambil, ayat ni sebenarnya memberi jawapan bahawa rupa-rupanya mereka ni susah, mereka tak kaya seperti Qarun, ada kebaikan sebenarnya. Rupa-rupanya apabila mereka lihat Qarun tu ditimbuk oleh Allah, seolah mereka kata, mereka mengatakan, seolah mereka mengucapkan seperti perkataan, Alhamdulillah, nasib baiklah kita ni tak kaya macam Qarun. Dia kata nasib baiklah kita ni harta tak banyak macam Qarun. Kalau harta kita banyak lah, dia kata, tentu kita akan jadi lupa diri, tentu kita akan jadi macam Qarun. Sebenarnya. Jadi pelajaran dia apa sebenarnya? Pelajaran dia sebenarnya, kalau kita tengok pada ayat tu, kalau kita hayati ayat ni, kita akan dapati rupa-rupanya apa yang Allah beri dalam hidup kita selama ni, Allah mungkin ada di kalangan kita Allah Ta'ala beri dia cukup-cukup je untuk dia hidup. Ada orang mungkin Allah sempitkan rezeki dia sebenarnya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau kita baca cerita ni,
Sebenarnya Allah Ta'ala menyempitkan rezeki kita. Allah bagi kita sedang-sedang hidup. Sederhana je hidup kata orang. Kes pagi makan pagi, kes petang makan petang contohnya. Sebenarnya ada kebaikan. Sebenarnya banyak kebaikan. Bukanlah kita kempen untuk tak berusaha lebih. Bukanlah kita kempen untuk jadi miskin. Tidak. Tetapi kalau kita dah usaha, kan, mencari sumber yang halal. Tapi Allah bagi macam tu juga. Tak kaya-kaya kita, tak lebih. Tapi kita juga tak kurang dan sebagainya, ada kebaikan. Sebab itu, kalau tuan-tuan nak menghayati tentang rezeki ni Allah bagi, Allah adalah sumber rezeki yang terbaik. Apa yang Allah bagi dalam hidup kita ni adalah terbaik, ada hikmah dia. Saya cadangkan tuan-tuan ambil satu ayat lain, tuan-tuan boleh rujuk dalam ayat lain. Contohnya dalam surah Asy-Syura, contohnya dalam surah Asy-Syura, surah nombor 42, ayat nombor 27. Tuan-tuan boleh jumpa pada muka surat 486, surah Syura, ayat nombor 27. Tuan-tuan akan jumpa ayat yang jelas-jelas Allah bagi tahu pada kita kenapa Allah Ta'ala tak nak kayakan kita. Sebab kita selalu minta pada Allah, kenapa dia kaya ya? Kita dah usaha banyak dah tapi tak kaya-kaya. Apa sebab dia? Okey, surah Syura ayat 27 tu Allah bagi tahu. Allah kata apa? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'u innahu bi'ibadihi khabirun basir. Okey, Allah kata apa? Jikalau Allah melapangkan, Allah meluaskan rezeki bagi setiap hamba dia, nescaya mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan rezeki itu ikut kadar yang tertentu sebagaimana yang Allah kehendaki. Patut Allah kata, dia tahu dengan mendalam segala keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Maksud dia apa? Apa yang Allah nak bagi tahu kepada kita? Allah nak bagi tahu kepada kita sebenarnya, Allah Ta'ala ni tahu, kalau kita jadi kaya raya, kalau kita ni Allah mewahkan kita macamlah Qarun tu, tentu kita akan labaghaw fil ardi. Tentulah kita akan melampaui batas kat muka bumi ni. Mungkin kita akan jadi lupa diri. Mungkin kita dah tak ingat dah dunia kita. Kita dah lupa dah tanggungjawab kita. Sebab apa? Sebab kita mewah. Akhirnya kita menjadi orang yang melampaui batas. Kita gunakan kemewahan itu untuk melakukan maksiat kepada Allah. Sebab itu Allah bagi tahu, Allah melapangkan rezeki bagi setiap. Allah kata jika dia nak kayakan semua orang, tentu ada manusia yang kaya itu dia akan melampaui batas di muka bumi. Dan kita pun nampak sebenarnya di sekeliling kita ada orang Allah bagi dia kaya, tapi kaya dia kaya yang bawa dia jauh kepada Allah. Mana kita nak? Ya, Allah bagi kita hidup sedang-sedang. Kita taklah sekaya Qarun. Harta kita Allah bagi cukup untuk kita survive, cukup untuk kita bayarkan komitmen dan sebagainya. Tetapi kita dekat dengan Allah. Kita ingat pada Allah. Kan? Kita selalu memanjatkan doa kepada Allah. Kita tak lupa ke masjid. Kita tak lupa juga menolong orang susah dan sebagainya. Dan itu sebenarnya ada kebaikan. Seperti mana yang kumpulan yang teringin sangat nak jadi macam Qarun tu, setelah dia tengok Qarun itu diazab oleh Allah, harta Qarun ditimbus oleh Allah dengan rumah-rumah dia, dan Qarun itu juga ditimbus oleh Allah, tak ada siapa yang boleh tolong dia, maka mereka mengatakan, dia kata selamat kita. Kan? Kalaulah Allah tak tolong kita, tak tolong tu maksudnya apa? Kalau Allah tak jadikan kita tidak seperti Qarun tu, dia kata, kan, tentulah kita ni dah jadi lupa diri, mungkin kita dah ditimbus oleh Allah dengan tanah. Dia kata, maka mereka bersyukur kepada Allah. Mereka mengatakan, nasib baiklah kita ni tak jadi seperti Qarun. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan? Di sini kita belajar apa rezeki yang Allah datang dalam hidup kita, kekayaan yang Allah bagi hidup kita, kita terima dengan pasrah. Kita terima dengan redha. Jangan kita nak ada perasaan dengki pada orang lain dan sebagainya. Okey? Kerana apa yang Allah bagi dalam hidup kita itu adalah yang terbaik, khususnya dalam bab rezeki yang Allah beri kepada kita. Bersyukur kepada Allah kerana ada kebaikan pada segala pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya-Allah, itu dia bab rezeki ni kan Ustaz, kadang-kadang kita jangan lupa kan bila dah senang tu. Masya-Allah. Itu yang sentiasa diingatkan supaya kita bukan hanya mengerjakan ibadah ni waktu keperluan saja, tapi sebenarnya sepanjang masa. Kan? Bab rezeki lebih kata kurang tu bukan kerja kita, itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita buat yang terbaik sebagai khalifah Allah, kan? Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan kita akan berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا 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 وبمحمد نبيا ورسولا. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Ibrah. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in. Kita bincang dengan tajuk Kisah Qarun, di mana Ustaz fokus kepada kisah ataupun tentang istidraj. Kalau kita cakap tentang rezeki ataupun apa jua kenikmatan yang kita dapat hari ini kan Ustaz, kadang-kadang semuanya tu ujian juga tu kan Ustaz. Jadi kita nak tahu Ustaz bagaimana persediaan kita dan juga apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita ingatkan supaya kita ni manusia tak ada lagi lupa terhadap perkara tersebut Ustaz. Ya, silakan Ustaz untuk sambungannya. Ya. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah apa kisah Qarun tadi. Kita telah pun sampai pada ayat nombor 82 dan kalau kita baca ayat nombor 83 tu, Allah menyebutkan tentang siapa yang nakkan kebaikan, kemuliaan di hari akhirat, dia jangan meninggi diri duduk di muka bumi dan dia jangan melakukan kerosakan. Maknanya Allah nak bagi tahu bahawa kalau daripada kisah Qarun tu, kadang-kadang dari harta kita banyak, kita mewah, tinggi pangkat kita, kadang-kadang kita jadi seorang yang meninggi diri, kita jadi seorang yang sombong. Jadi sesiapa yang nak kelebihan di hari akhirat, maka jangan ada sifat menyombong diri. Tapi menyombong diri antara sebab dia boleh bawa kepada puncanya daripada harta yang dimiliki. Begitu juga orang yang nak pergi kepada akhirat, dia nak kemuliaan di hari akhirat, hendaklah dia tidak melakukan kerosakan, melakukan dosa di muka bumi. Ini kita belajar, rupa-rupanya harta ni kadang-kadang kita tak sedar. Kalau kita tidak menguruskan harta seperti mana yang Allah Ta'ala kehendaki, seperti mana yang pernah dipesan oleh satu kumpulan dalam kisah Firaun yang empat perkara. Kita boleh jumpa pada ayat nombor, kita dah ulas pada ayat nombor kita pernah jumpa pada ayat sebelum ini yang pernah kita sebut bagaimana menguruskan harta tu dengan 4 cara tadi. Okey, jadi hati-hati ya, kerana harta yang ada di tangan kita, yang kita miliki, kadang-kadang boleh bawa kita kepada merendahkan orang lain, meninggi diri. Dalam masa sama harta ini kita bimbang dengan harta itu kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berhati-hati. Kerana harta ini dia adalah fitnah. Dia adalah ujian, dia adalah cabaran bagi semua orang. Kita sedia maklum tentang harta itu adalah fitnah.
Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tanya diri kita, semak diri kita, apakah selama ini kita hidup, Allah bagi kita dengan pangkat yang ada, darjat yang ada, harta yang ada, bawa kita dekat dengan Allah kah? Ataupun bawa kita lupa pada Allah. Kalau harta yang kita ada bawa kita jauh dari Allah, ini menunjukkan kita kena istidraj. Kalau tuan-tuan nak rujuk ayat tentang istidraj, perkataan istidraj tu, saya sebutkan ayat dia, nanti tuan-tuan kena baca, tuan-tuan rujuk. Okey, yang pertama, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-A'raf, ayat 182 sampai 183, muka surat nombor 178, Al-A'raf, ayat 182 sampai 183, muka surat 178, tuan-tuan akan jumpa perkataan istidraj kat situ. Kemudian ada satu lagi tempat dalam Quran Allah sebut tentang istidraj. Istidraj ni dua tempat saja dalam Quran Allah sebut. Yang sebut perkataan istidraj itu dua tempat. Satu lagi yang kedua dalam surah Al-Qalam, ayat nombor 44, muka surat 566. Surah Al-Qalam, ayat 44, muka surat 566, kita akan jumpa bagaimana Allah menyebutkan tentang ada manusia ini, Allah telah istidrajkan dia dengan bentuk bagaimana? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia kekayaan, Allah beri dia kemewahan, Allah beri dia kesenangan. Akhirnya dia leka dengan kesenangan, kemewahan itu, dan akhirnya dia akan mati di dalam keadaan dia alpa, dia lupa kelupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rujuk dua tempat di dalam Al-Quran berkenaan dengan istidraj. Jadi untuk maklumat lanjut, apa sebab Allah buat istidraj, insya-Allah kita akan sambung sebentar lagi. InsyaAllah. Okay, kita akan sambung seketika nanti untuk bicara kita selanjutnya berkaitan dengan tajuk ini. Dan anda jangan ke mana-mana. Kalau ada soalan kita cuba sampaikan insyaAllah kalau sempat masa yang kita ada ni Muna. Kita cuba sampaikan kepada Ustaz. Itulah ada satu soalan ni Ustaz bertanya. Kalau kita kata kau ni kena istidraj, bagaimana? Boleh ke Ustaz macam tu? Kejap lagi Ustaz jawab. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaan dan bersihkanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah juga pemerintahnya dan penghulunya. Hadis riwayat Muslim. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur. Alhamdulillah kita masih lagi berada dalam rancangan Ibrah. Bersama kita di talian waktu ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in. Kita bincang dengan tajuk kisah Qarun dan fokus kita pada kisah ataupun tentang isu istidraj. Okay. Dan tadi kita ada soalan mana? Ya, betul. Kita ada soalan pada waktu ini. Kita sebutkan sekali lagi. Bertanya, boleh ke Ustaz kita nak cakap dengan orang, kau ni kena istidraj. Bagaimana Ustaz? Macam mana tu Ustaz? Silakan. Silakan. Jika kita ingin mengingatkan sahabat-sahabat kita, orang sekeliling kita tentang istidraj tu tak salah,
Cuma kita tidaklah mendoakan orang itu, orang tersebut mati dalam keadaan istidraj. Cuma kalau kita nak kata, aku nampak engkau ni macam yang Allah sebut dalam Quran tu macam istidraj. Istidraj tu kalau kawan kita tu dia kalau perkataan itu hikmah bagi dia, mungkin dia akan tanya apa tu istidraj. Yalah, kita kata istidraj ni adalah tanda dia apa? Dia mudah je Allah murahkan rezeki dia. Mudah je dapat rezeki dia. Lepas tu pula kita kata orang istidraj ni adalah orang yang tetap tak berubah, semakin melakukan maksiat pada Allah, kan? Lepas tu tanda dia, kan, dia senang dapat rezeki, dia senang dapat segala yang dia nak, tetapi dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh ingatkan kawan kita kata kau ni seperti di istidraj ni. Maksudnya apa? Maksud dia kita kata ciri-ciri tu ada, kan? Aku tengok engkau ni mudah je dapat rezeki, mudah je naik pangkat, mudah je kaya, dia kata. Tapi aku tengok engkau sembahyang pun tidak, semakin jauh dengan Allah. Lepas tu buat maksiat pula dengan harta. Jadi kita boleh ingatkan dia, tak apa. Untuk mengingatkan dia tak apa. Tapi kita doalah sahabat kita tadi supaya dia sedar. Supaya dia sedar tentang kesannya istidraj itu. Jadi kita ingatkan kawan kita bahawa kalau kita tak sedar, kalau kita tak bertaubat, kalau kita tak berhenti buat maksiat, kan, kalau kita makin jauh dengan Allah, kita bimbang sahabat kita tadi itu memang benar-benar termasuk dalam istidraj seperti mana kisah Qarun. Jadi untuk mengingatkan kawan-kawan kita tentang istidraj ni, tuan-tuan dan puan ya, ada banyak contoh lain di dalam Al-Quran pasal istidraj ni kalau kita nak belajar. Contohnya selain pada Qarun, mungkin kita boleh ambil kisah dua sahabat. Ada satu sahabat yang dalam kisah Ashabul Kahfi tu, yang dia ada 2 kebun anggur. Itu pun di antara contoh dia. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang tanya, kenapa Allah istidrajkan manusia ni sebenarnya? Kenapa? Apa hikmah dia? Okey, kita faham setiap apa yang Allah lakukan pasti ada hikmah, kerana Allah itu bersifat Al-Hakim. Okey, kita boleh jawab hikmah dalam Al-Quran. Okey, kita boleh kata hikmah yang pertama, kenapa Allah wujudkan istidraj tu? Kenapa Allah buat istidraj? Hikmah yang pertama adalah kerana Allah Ta'ala nak tunggu orang itu untuk dia bertaubat. Maksudnya orang yang kena istidraj ni, dia umur dia panjang. Allah bagi dia minta dia dapat. Sebenarnya hikmah pertama, Allah nak tunggu dia bila dia nak bertaubat ni. Itu hikmah yang pertama. Ini hikmah yang pertama ni kita sokong dia dengan dalil dalam, kita boleh lihat dalam surah Taubah ayat nombor 126. Ayat ni kita boleh jumpa pada muka surat nombor 207. Dalam surah Taubah ayat 126 muka surat 207. Yang mana Allah Ta'ala nak, hikmah dia, Allah Ta'ala nak tengok dia. Allah Ta'ala nak tunggu dia bila dia nak bertaubat. Kalau kita baca pada ayat surah Taubah ayat 126 tu, Allah mengatakan, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain summa la yatubuna wala hum yadhakkarun. Allah kata, dan tidakkah mereka perhatikan bahawa mereka diuji pada setiap tahun sekali atau 2 kali, kemudian mereka tidak juga mahu bertaubat dan mereka tidak mahu mengambil pengajaran. Jadi itu adalah hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kenapa Allah Ta'ala nak istidrajkan Qarun contohnya, dan Allah Ta'ala nak istidrajkan mana-mana manusia, supaya dia kenapa Allah nak istidrajkan? Hikmah yang kedua, kata para ulama, sebenarnya Allah Ta'ala nak tambahkan dia buat dosa lagi. Bukan Allah suka dosa tu, tetapi Allah Ta'ala hikmah dia adalah supaya orang itu sendiri, dia bila lagi dia senang, lagi banyak dia buat dosa, lagi dia lupa diri, lagi dia sombong, lagi dia mendiri diri, adalah untuk Allah menambahkan tentang dosa yang dia lakukan. Rupa-rupanya orang istidraj ni sebenarnya adalah Allah nak dia itu melakukan banyak dosa. Bukan Allah suka dosa tu, jangan salah faham ya, tetapi Allah Ta'ala nak azab dia, ya, Allah nak azab dia dengan dia itu bertambah-tambah dosa dia. Okey, hikmah kedua ni tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Ali Imran ayat 178 muka surat 73. Dalam surah Ali Imran
ayat 178, muka surat 73 kita akan jumpa yang Allah mengatakan wala yahsabanna alladhina kafaru annama numri lahum khairul li anfusihim. Allah kata apa? Jangan sama sekali orang kafir menyangka kami biarkan dia hidup panjang umur dia itu baik bagi mereka, kata Allah. Tapi Allah kata apa? Innama numli lahum liyazdadu ithman. Allah kata innama numli lahum liyazdadu ithman. Sesungguhnya kami biarkan mereka panjang umurnya, dapat kemewahan, kata Allah. Untuk apa? Hanyalah supaya mereka bertambah dosa dan mereka akan mendapat azab yang berat nanti di hari akhirat. Dan hikmah yang ketiga adalah untuk menambahkan lagi kesesatan. Dia dah sesat. Tapi Allah bagi lagi harta, bagi kemewahan supaya dia bertambah-tambah kesesatan. Yang ini kita boleh rujuk. Okey, hikmah ketiga ni kita boleh rujuk dalam surah As-Saff ayat nombor 5 muka surat 551. Dalam surah As-Saff ayat nombor 5 muka surat 551 Allah Taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allah kata, maka ketika mereka berpaling daripada kebenaran, Allah akan memalingkan hati mereka. Sebab tu Qarun apabila dia berpaling daripada Allah, dia berpaling diri dia daripada mendengar cakap Nabi Musa AS, maka Allah palingkan hati dia. Apabila Allah palingkan hati dia, maknanya dia dah tak jumpa dah jalan yang lurus tu. Okey, maknanya Allah tambahkan dia lagi kepada kesesatan, dan Allah kata Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita doa kepada Allah supaya jangan fitnah kita, dengan kita minta kepada Allah supaya Allah Taala jangan jadikan kekayaan yang ada pada kita, harta pada kita, mewahnya kita, pangkat darjat kita ini menyebabkan kita lupa kepada Allah, jauh daripada Allah. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah daripada harta-harta yang buruk. Seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini, Nabi SAW selalu berdoa waktu pagi, minta Allah bagikan rezeki yang tayyiban. Nabi minta warizqan tayyiban, rezeki yang baik. Jadi dalam doa, minta kepada Allah bagi rezeki yang baik. Kalau kita nak minta harta banyak, boleh. Tapi mesti letak di hujungnya, harta banyak, tapi banyak itu banyak yang membawa kepada kebaikan. Bawa kepada kebaikan. Ya, ingat, sampai bila-bila harta, pangkat, darjat, kekayaan, kemewahan, kesenangan, dia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat rujukan, tengok surah At-Taghabun ayat nombor 15, yang Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah kata sesungguhnya harta dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Dan kita kena ambil juga pengajaran dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnatan. Nabi menyebutkan bahawa setiap umat dia memiliki fitnah. Fitnah ni maknanya ujian. Dan Nabi kata, wa fitnatu ummatil mali. Dan fitnah, ujian bagi umatku adalah harta. Tuan-tuan, ingat baik-baik hadis ni. Nabi kata setiap umat dia ada fitnah dia ada ujian dia. Dan Nabi mengingatkan kita, fitnah bagi umat aku, ujian bagi umatku ini adalah harta. Jadi semoga kisah Qarun memberikan satu panduan kepada kita, menyedarkan semua orang bahawa kekayaan, kesenangan bukan menandakan kita mulia di sisi Allah. Tetapi kalau kita kaya, jadilah orang kaya yang bertakwa. Jadilah orang kaya yang menunaikan kewajipan. Kita jadi seorang kaya yang kayanya kita itu adalah nikmat dari Allah. Jangan kita kaya, jangan kita senang, jangan kita mewah, tetapi mewah kita yang bawa kita jauh dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita tak nak macam tu. Jadi kita doa banyak-banyak kepada Allah supaya Allah pelihara diri kita daripada kita alpa, Amin. kita lupa diri dengan kekayaan, kemewahan dan apa sahaja yang ada dalam hidup kita. Semoga kita semua diberkati hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Allah, itu dia Mona. Kita harapkan tiadalah berlakunya azab dan juga kesesatan dalam istidraj ni kepada kita. Dijauhi daripada fitnah istidraj ini. Seperti apa yang Ustaz pesankan tadi. Betul. Kita nak kaya boleh kaya tapi kena harta yang baik, Betul. insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in. Ustaz, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga boleh sama-sama buat ulang kaji untuk kita dengarkan kembali rancangan Ibrah yang kita bawakan di setiap hari Isnin petang ini di Facebook Live IKIM FM. Boleh tonton semula di situ. InsyaAllah. Dan para pendengar setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami.